Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan keberkatan pada hidup kita agar dapat kita sama-sama hidup dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada kitab Fathul Bari. Tentang bab 23 muka surat 466 tentang keringat orang yang junub dan seorang muslim itu tidak najis. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil Madinah wa huwa junubun fan khanastu minhu fadhahaba faghtasala thumma jaa faqala aina kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal muslima la yanjus. Ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengannya di sebuah jalan Madinah, dan dia Abu Hurairah dalam keadaan junub. Ia berkata, maka aku menghindar lalu pergi dan mandi. Jadi ini menunjukkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia berjunub, dia berjalan di pasar, lalu dia serempak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia rasa dia dalam keadaan berjunub. Maka beliau bertanya, "Ke mana kamu tadi wahai Abu Hurairah?" Ya, Abu Hurairah menjawab, "Aku dalam keadaan junub, maka aku tidak mahu duduk bersama anda sedang aku tidak dalam keadaan suci." Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maha suci Allah, orang Islam itu tidak najis." Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Subhanallah. Ya, subhanallah itu adalah maha suci Allah. Kerana apa? Kerana dia terkejut ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa takjub dengan perbuatan Abu Hurairah. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahawa sesungguhnya muslim itu, orang mukmin itu tidak najis. Jadi tak payah dia lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan hal yang sedemikian. Jadi kita tengok keterangan hadisnya. Keringat orang yang junub dan seorang muslim itu tidak najis. Imam Bukhari seolah memberi isyarat mengenai perbezaan pendapat tentang keringat orang kafir. Keringat ni apa tadi minggu lalu kita sebut? Keringat adalah peluh. Ya, adakah Imam Bukhari memaksudkan bahawa kalau orang mukmin itu tak najis, maksudnya orang kafir itu najis? Ya, adakah yang dimaksudkan sedemikian ataupun yang sebaliknya? Jadi kita akan bahaskan apakah orang kafir itu najis ataupun tidak najis. Jadi pada judul bab di atas terdapat kata-kata yang tidak disebutkan secara tekstual, yang mana kalimat yang seharusnya adalah penjelasan mengenai hukum keringat orang yang junub. Jika orang Islam tidak najis, maka keringatnya juga tidak najis. Kemudian dapat difahami dari ungkapan tersebut bahawa orang kafir adalah najis dan keringatnya juga.
Okay, jadi yang kita faham dari sini apa dia? Orang kafir najis atau tidak? Tubuh orang kafir najis atau tidak? Tak najis. Jadi tapi digunakan mafhum mukhalafah. Itu kita panggil mafhum mukhalafah, iaitu bila kita sebutkan bahawa mukmin itu tak najis, kalau kita terbalikkan kafir itu najis. Itu antara yang telah dipegang oleh pendapat ulama-ulama zahiriyah. Ulama zahiriyah yang ambil secara tekstual hadis. Itu mereka mengatakan orang-orang kafir itu tubuhnya najis. Jadi kita jawab bahawa ada lagi satu pendapat mengatakan tidak najis, dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat majoriti para ulama mengatakan tidak najis. Kerana apa? Kerana mereka berdalilkan bahawa yang tadi yang mengatakan najis, yang pertama dalil dia apa? Hadis tadi, innamal mu'min la yanjus, ataupun innal muslim la yanjus, sungguhnya orang Islam itu tak najis. Yang kedua, digunakan dalil Al-Quran. Kenapa dia orang mengatakan bahawa mukmin orang kafir itu najis? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi kerana itu mereka ada dasar. Kenapa mereka mengatakan orang-orang kafir itu najis? Tetapi telah dijawab oleh jumhur ulama yang mengatakan bahawa orang-orang kafir itu tak najis. Kerana apa? Kerana ayat Al-Quran tadi, innamal musyrikuna najas, sungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis. Najisnya dari segi akidahnya. Najis maksudnya kotor dari segi akidahnya yang tak suci, iaitu dengan menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan dia menjadi orang yang najis. Tetapi dari segi batinnya, bukan dari segi zahirnya. Antaranya juga kenapa jumhur menjawab kenapa Nabi SAW ataupun para sahabat tak mengatakan bahawa orang musyrik itu najis. Seandainya mereka itu najis, nescaya Nabi SAW tak bagi orang kafir masuk masjid. Betul? Pada zaman Nabi, ada tak orang kafir masuk masjid? Ada. Yang antaranya tetamu Nabi SAW yang dinamakan sebagai Bani Saqif. Kerana itu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, an Utsman ibn Abil As anzala Nabi SAW wafda Saqifin fil masjid. Daripada Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menerima utusan dari Saqif di dalam masjid. Jadi seandainya diri ataupun zat orang kafir itu adalah najis, mesti Nabi SAW tak bagi masuk masjid. Itu jawapan yang kedua. Tadi jawapan yang pertama, bahawa orang kafir itu tak najis kerana yang dimaksudkan najis dalam Al-Quran adalah akidahnya, bukan secara zahirnya. Yang kedua, bukti Nabi SAW menerima tetamu orang-orang kafir di dalam masjid. Jadi itu menunjukkan bahawa orang kafir sekali lagi tidaklah najis. Seandainya najis, mestilah Nabi SAW cuci tempat dia, ataupun Nabi SAW melarang dia, ataupun Nabi SAW boleh je jumpa dia kat luar daripada masjid. Tapi Nabi SAW tak lakukan hal sedemikian. Nombor 3, kenapa jumhur ulama mengatakan bahawa orang kafir itu tidak najis? Kerana Nabi SAW minum daripada bekas orang kafir. Jadi pada satu hari Nabi SAW minum susu dengan Abu Bakar. Nabi dengan Abu Bakar minum susu, dan lepas tu Nabi SAW bagi orang kafir, iaitu orang Badui, minum air itu, dan Nabi SAW tak suruh dia cuci ataupun tak minum daripada bekas yang sama. Jadi ini antara hujah para ulama ataupun jumhur ulama mengatakan bahawa orang-orang kafir itu tidaklah najis. Jadi kalau kita sentuh orang kafir, boleh tak sentuh orang kafir? Boleh. Perempuan ke laki-laki? Kalau lelaki lah, kalau lelaki sentuh lelaki, boleh tak? Boleh. Dan dia tak najis lah. Kalau dia dah makan khinzir, kita nampak tidak?
Waktu dia makan tu, dia ulurkan tangan. Ada benda tu tidak? Tengah makan benda tu lah. Tengah makan, dia tengah potong elok-elok. Kita tak nak buat macam itu. Okey, jadi kalau ada khinzir ataupun ada benda-benda yang sensitif bagi kita, tapi itu lain kes lah. Tapi cuma kalau kita nampak ataupun kita bekerja dengan orang-orang kafir, betul lah, kalau kita salam dia najis atau tidak? Jawapannya tidak najis. Okay, seperti mana yang telah kita bahaskan tadi, hujah-hujah yang mengatakan tidak najis. Tapi siapa yang mengatakan najis? Antaranya ulama Zahiri ya. Itu bagi mereka hujah mereka. Jadi ini kita katakan bahawa ini adalah salah satu perbezaan pendapat ulama. Okay, jadi tetapi kalau kita tanya, adakah orang kafir boleh sentuh Quran atau tidak? Kalau orang kafir tak najis, maksudnya sama dengan orang mukmin, boleh sentuh Quran atau tidak? Pernah tengok orang kafir pegang Quran? Tak pernah Kalau dari segi translation, maksud Ustaz dalam tu ada translation ke tidak? Translation nantilah. Kita tanya yang Quran betul-betulnya. Okey, jadi kalau kita ditanya, Quran yang betul-betul itu orang kafir boleh pegang atau tidak? Itu kita nak kena tengok ikut pendapat orang mukmin yang berwuduk ataupun tak berwuduk, boleh pegang atau tidak? Itu kita nak tanya dululah. Kalau kita berpendapat bahawa kalau kita tak ada wuduk tak boleh pegang, itu maksudnya orang kafir lagi tak boleh. Boleh tak? Kalau orang mukmin yang Islam itu yang berwuduk tak boleh pegang, apatah lagi orang kafir. Ni bukan masalah orang kafir najis atau tidak. Ni masalahnya orang mukmin yang berwuduk, itu je dia tak boleh pegang. Yang tak berwuduk, apatah lagi dengan orang kafir. Tetapi kalau ada yang berpendapat bahawa yang dipegang orang mukmin yang tak berwuduk itu boleh, maka itu ada perbezaan pendapat pada orang kafir pula. Maksudnya kalau kita sekarang ni ada wuduk, kalau tak ada wuduk boleh pegang Quran tak? Yang ada? Yelah, ikut kita. Kalau kita sekarang ni tak ada wuduk, kita pegang Quran, boleh tak? Tak boleh. Kalau ikut jumhur ulama Syafi'iyah, dia mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran dengan berwuduk. Tak boleh menyentuh Al-Quran tanpa wuduk. Mesti kena ada wuduk. Jadi apatah lagi dengan orang-orang kafir yang aslan dia, walaupun dia mandi 27 kali pun, tetap dia tak boleh pegang. Kerana dia yang pertama, kalau dia ambil wuduk pun wuduknya tak sah. Betul? Jadi dia tak boleh pegang, kecuali dalam keadaan translation lah. Itu berbeza. Kerana translation ni macam handphone, dia tak dinamakan Quran secara hakiki. Dia adalah Quran yang diambil sebahagian, dan tapi banyak lagi tulisan-tulisan yang lain. Dan ini adalah perbezaan pendapat ulama. Seandainya kalau kita tengok tentang orang mukmin yang ada wuduk ataupun tak ada wuduk, itu je telah dibahaskan panjang lebar. Kerana yang mereka mengatakan, antaranya Nabi SAW menghantar ayat kepada raja-raja bukan Islam. Betul tak? Nabi SAW kan hantar surat-surat untuk berdakwah, dan antaranya Nabi SAW tuliskan padanya itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi tetapi ini bukan menjadi hujah bahawa mereka boleh pegang Quran. Tapi itu mengatakan bahawa salah satu ayat kalau dia tengok tak apa. Tapi ada lagi tulisan-tulisan yang lain. Begitu juga pada zaman Nabi SAW, Quran dah ada belum? Quran dah lengkaplah diturunkan. Cuma yang tak adanya apa? Dibukukan. Dan antara hujah mereka mengatakan bahawa orang tu tak payah berwuduk adalah bila dia tulis. Nabi SAW tak pernah pun dalam hadis yang sahih untuk memaksa orang-orang yang penulis wahyu itu mengambil wuduk dulu. Iaitu antara pendapat yang mengatakan bahawa tak payah berwuduk ketika nak sentuh Al-Quran. Dan masalah menyentuh Quran ni lepas zaman pengumpulan Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Maka tak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Jadi kita beginilah, kita nak ambil jalan selamat ataupun nak kita keluar daripada khilaf. Pasal nak
nak bergaduh tentang khilaf ni, dia masalah tak habis. Jadi kita keluar daripada khilaf. Seandainya kita tak ada wuduk, kita tak payah pegang Quran. Boleh? Seandainya kita ada wuduk, kita pegang Quran. Tetapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kita tengok Quran itu terjatuh kat bawah, ya, ataupun bersepah-sepah, itu dalam keadaan darurat, itu kita mengatakan bahawa boleh memegang Quran walaupun tanpa berwuduk, kerana ada masalah yang lebih besar. Ya, jadi ini masalah tentang, cuma para ulama tak berbeza pendapat tentang baca Quran. Baca Quran tanpa wuduk, semua dah sepakat bahawa tak ada masalah. Tak ada masalah, sama ada haid ke tak haid ke. Dia kalau baca Quran daripada segi hafalannya, itu dibolehkan. Begitu juga ada perbezaan pendapat tentang orang yang haid masuk masjid untuk belajar, boleh atau tidak? Kalau kita kelas kita kat sini, kita contohlah, orang wanita ada yang dalam keadaan period, ada dalam keadaan period. Jadi boleh tak dia masuk masjid untuk belajar? Jadi ini pun ada. Kalau Quran dia tadi dah ada perbezaan pendapat, ini pun sama juga. Adanya perbezaan pendapat tentang, ada ulama mengatakan bahawa kalau dia nak menuntut ilmu, ataupun nak belajar agama, ataupun contohnya seorang guru wanita yang mengajar Quran, adakah selamanya dia tak haid? Mesti ada waktu-waktu dia period dan sebagainya. Jadi para ulama memberi kelonggaran. Seandainya dah memang itu tugasnya, dah memang seandainya dia memang mulazamah ataupun dah memang biasa menuntut ilmu di masjid, itu boleh dia masuk ke dalam masjid, tapi waktu dia belajar ajalah. Tidak, itu pun nak kena syaratkan, dengan syarat darahnya tidak jatuh ataupun tidak tumpah ke tempat solat. Jadi itu ada perbezaan pendapat yang kita kena raikan. Kerana kita kalau nak bertegas kepada salah satu pendapat itu boleh, tapi seandainya kita tak raikan, itu yang menjadi salah satu perbalahan yang takkan selesai. Kerana perbahasan sebegini telah dibahaskan lama oleh para ulama, yang harus kita mengetahui. Selagi mana ada asas yang mereka pegang, itu tidak menjadi satu masalah. Begitu juga seandainya kita sebutkan tentang tubuh orang yang meninggal. Orang meninggal, tubuhnya najis tak? Mandikan. Sebelum mandi najis tak? Kalau macam-macam kita tak tahu sama ada dia apa yang sebelumnya tu, mungkin dia dah bersenggama dengan isteri sebab dia mandikan, dia tak tahu. Dia kalau bersenggama dengan isteri dia, adakah najis? Tidak. Tak. Jadi jawapan ni tak macam tadi Abu Hurairah, kan, dia telah berjunub, lalu dia pergi keluar kat pasar, lalu Nabi SAW kata, innal muslim la yanjus. Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Tetapi dia ada pendapat yang mengatakan bahawa tubuh orang yang meninggal tu najis sehinggalah dia dimandikan baru tak najis. Tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Jadi kesimpulannya bahawa adalah orang-orang kafir itu tidak najis. Tidak najis, walaupun mereka bukanlah orang-orang Islam. Jadi apatah lagi kalau orang mukmin itu lebih-lebih lagi tidak najis, kerana yang telah Nabi SAW sabdakan tadi. Cuma kita respect pendapat Zahiriyah, kita respect pendapat mereka yang mengatakan orang-orang kafir itu najis berdasarkan ijtihad mereka ataupun dalil yang mereka gunakan. Jadi kita tengok seterusnya, fan khanastu, maka aku menghindar. Demikianlah lafaz yang terdapat dalam riwayat Al-Kashmihani dan Hamawi serta Karimah. Sementara Al-Qazzaz berkata, dalam salah satu jalur periwayatan hadis tersebut tercantum lafaz fan bakhastu, maka aku memperdaya. Tapi ini tidak tepat. Bahkan yang benar adalah lafaz fan khanastu seperti di atas. Jadi ini antara perbezaan riwayat. Jadi kalau kita meriwayatkan hadis, kerana dia punya ayat tu agak sama dan keliru. Fan khanastu dengan fan bajastu. Dia punya beza titik je kat situ. Kerana itu berlaku banyak kekeliruan
dalam hadis-hadis yang sama tetapi lain maksudnya. Kerana apa? Kerana itu kalau nak cek sama ada hadis itu sahih ataupun tidak, ataupun ada kekurangannya atau tidak, kita nak kena kumpulkan semua riwayat. Kita compare kan, baru kita tahu sama ada dia ada berlaku penambahan ataupun tidak. Jadi ini yang telah dilakukan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lalu kita tengok perenggan yang di bawah sekali telah disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi sama seperti riwayat Ibnu Sakan. Arti dari kata fan bajastu, ia adalah aku menjauh darinya, dan tidak ada riwayat yang kuat yang sampai kepadaku selain yang telah disebutkan di atas. Sementara yang pertama lebih mendekati kebenaran, kemudian pendapat yang terakhir ini. So dia ada dua pendapat yang mengatakan dua-duanya ada kebetulannya, dia ada yang betulnya. Yang pertama adalah fan khabastu dengan fan bajastu. Itu ada. Yang penting maksud dia iaitu adalah berdekatan. Seterusnya perkataan Nabi SAW, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Sebahagian pengikut mazhab Zahiriyah berpegang dengan makna implisit mafhum dari hadis ini untuk menyatakan bahawa tubuh orang kafir adalah najis. Ini kita katakan tadi. Bahawa mereka berdalilkan, mereka terbalikkan. Sungguhnya kalau mukmin itu tak najis, orang kafir itu najis. Mereka menguatkan pandangan tersebut dengan firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Golongan jumhur ulama menjawab argumentasi ahli zahir dengan mengatakan bahawa maksud hadis adalah orang muslim anggota tubuhnya suci kerana kebiasaan mereka memelihara diri dari najis. Ini antara yang mereka jawab. Ia berbeza dengan orang-orang musyrik yang tidak menjaga dirinya daripada najis. Ada pun maksud ayat tersebut adalah orang musyrik najis dalam hal keyakinan dan juga menjijikkan. Ini yang kita dah bahaskan tadi. Jumhur ulama beralasan bahawa Allah telah menghalalkan untuk menikahi wanita ahli kitab. Itu dibolehkan, dan orang yang melakukan hubungan intim dengannya tidak akan dapat menghindari keringatnya ahli kitab. Ini antara dalil lagi. Orang jumhur mengatakan apa? Kalau najisnya ahli kitab, maksudnya orang mukmin tak boleh menikahinya, ataupun tak boleh bersetubuh dengannya, kerana bersetubuh dengan ahli kitab tak dapat lari daripada peluhnya, ataupun daripada tubuh aslinya. Walaupun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan mandi bagi mereka yang selesai bersenggama dengan wanita kitabiah, kecuali seperti apa yang diwajibkan kepada wanita muslimah. Jadi orang-orang yang kahwin dengan ahli kitab itu tidaklah kena suruh kena sertu pula, tidak. Maksudnya dia disyaratkan mandi seperti mana bersetubuh dengan orang yang mukmin, orang yang muslim, seperti mana muslimah yang lain. Itu mandinya mandi yang sama. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak najisnya orang-orang yang berasal daripada kekafiran. Ataupun orang-orang kafir itu tidak najis. Hal ini menunjukkan bahawa tubuh manusia yang hidup tidak najis kerana tidak ada perbezaan antara wanita dan laki-laki. Jadi ini pendapat jumhur yang mengatakan bahawa orang-orang kafir itu juga tidak najis dari segi aini, dari segi jasadnya, dari segi zatnya. Sementara Imam Al-Qurtubi melakukan suatu keganjalan di mana pada pembahasan tentang jenazah dalam syarah Muslim, dia menisbahkan pendapat yang menggolongkan bahawa orang kafir adalah najis kepada mazhab Asy-Syafi'i. Masalah ini akan dibahas secara tersendiri dalam pembahasan al-janaiz, jenazah, insya-Allah. Jadi disebutkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa Imam Syafi'i berpendapat bahawa orang kafir itu najis. Tapi ini telah ditolak oleh Ibn Hajar Al-Asqalani kerana antara ulama besar Imam Syafi'i adalah
Imam Ibn Hajar, lalu dia mengatakan bahawa itu adalah satu keganjalan, kejanggalan. Bahawa itu satu pendapat yang majoritinya ulama Syafi'i mengatakan bahawa tidak najis, tapi dia menyebutkan najis. Jadi itu ada salah satu masalah teknikal. Jadi pada hadis ini terdapat dalil disunnahkannya bersuci ketika melakukan hal-hal yang mulia. Jadi ini menunjukkan bahawa dibaguskan ataupun disunnahkan bersuci. Seperti mana nanti dalam bab seterusnya, adalah lebih baik seorang itu bersuci. Tapi seandainya tak bersuci, itu tidak bermaksud dia adalah seorang yang najis. Dan sunnah memuliakan orang yang mempunyai keutamaan dengan menghormati dan mendampinginya sebaik mungkin. Jadi itu antaranya Nabi SAW bila jumpa dengan sahabat tadi, maka sahabat tadi pun cuba nak yang terbaik. Kalau boleh, walaupun tak ada masalah dengan tak mandi, tetapi dia rasa tak elok, ataupun tak sedap hati apabila dia dalam keadaan berjunub. Walaupun hukumnya itu tidak menjadi satu masalah. Sebab perginya Abu Hurairah adalah bahawa Nabi SAW jika bertemu dengan salah seorang sahabat beliau, menyentuh dan mendoakannya. Jadi itu sangka Abu Hurairah memang Nabi SAW akan banyak mendoakan orang. Jadi kerana itu kita jangan rasa takut untuk mendoakan orang. Kerana orang yang doakan orang lain, itu akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi dalam keadaan zahrul ghaib, dalam keadaan orang lain tu tak tahu. Contohnya kita doa pada waktu malam kepada fulan, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia hidayah, betul tak? Ataupun orang nak pergi umrah dan sebagainya, ataupun orang nak pergi travel, safar ke tempat lain, pun begitu juga. Kita digalakkan untuk doakan orang lain. Apabila kita doakan dalam keadaan senyap-senyap, itu antara fadilat yang agung. Jadi itu antara yang digalakkan. Kerana Nabi SAW kalau jumpa para sahabat mesti dia doakan. Jadi Abu Hurairah takut seandainya dia didoakan dalam keadaan dia berjunub, takut tak diterima. Tapi yang tadi Nabi SAW dah menjawab bahawa innal mu'min la yanjus, sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Demikian diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban daripada hadis Huzaifah. Maka ketika Abu Hurairah mengira bahawa orang yang junub adalah najis kerana hadas, ia khawatir bahawa Rasulullah akan menyentuhnya seperti biasa. Maka ia bergegas pergi mandi. Hanya saja yang diingkari oleh Nabi SAW adalah perkataannya, dan aku sedang tidak suci. Adapun sabda beliau SAW, Maha suci Allah, adalah ungkapan ta'jub atas keyakinan Abu Hurairah yang menganggap dirinya najis kerana junub. Sebagaimana mungkin perkara seperti ini tidak diketahui oleh Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW katakan seperti perkataan ta'ajub, iaitu subhanallah, kan sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Maka itu menunjukkan bahawa Nabi SAW, walaupun Abu Hurairah tak tanya pun mukmin itu najis ataupun tidak, tapi Nabi SAW menjawab dengan secara direct bahawa mukmin itu tak najis. Jadi tak payah ataupun tak perlu rasa dirinya bersalah ataupun dirinya tidak dalam keadaan suci. Dalam hadis juga terdapat dalil bahawa seorang yang mengikuti orang lain dianjurkan untuk meminta izin orang yang diikuti jika hendak meninggalkannya. Kerana itu sampai Nabi SAW tanya kepada Abu Hurairah, ke mana kamu tadi? Jadi kalau kita ni antara adabnya, kita nak jumpa dengan orang lain ataupun kita tengah bersama-sama dengan orang lain, antaranya adalah kita kena bilang dia ke mana kita pergi. Ke mana kita pergi. Kerana kita akan menimbulkan satu persoalan. Tiba-tiba tadi ada, sekejap-kejap dah hilang. Tapi kalau kita mengatakan bahawa kita nak minta uzur, kita nak pulang dulu, ataupun kita nak pergi ke tandas dan sebagainya, itu akan lebih melicinkan perjalanan seseorang itu, dan dia tak menjadi fitnah
ataupun tak menjadi suatu pertanyaan bagi orang yang bersama dengannya tadi. Tetapi dalam banyak-banyak orang, contohnya dekat dalam satu kelas, semua orang ada di situ. Tapi kalau salah seorang nak pergi ke toilet ataupun nak keluar, perlu tak minta izin? Itu tengok kepada keadaan lah. Tengok kepada keadaan. Kalau memang ada cikgu ataupun ada guru yang kalau orang tu keluar tanpa minta izin, itu baginya satu adab yang sangat tidak sopan. Betul tak? Main keluar je tak minta izin. Tetapi ada juga orang yang ataupun orang yang mengajar itu, dia katakan kalau nak keluar tak payah minta izin. Kerana dia akan mengganggu dia mengajar. Betul? Kadang-kadang kita tengah mengajar, lalu orang datang dan katakan dia potong apa yang kita mengajar. Jadi itu ikut kepada keadaan masing-masing. Kalau dia rasa tak perlu, maka itu tidak menjadi satu masalah. Tapi kalau dia katakan kena tanya dulu, kalau kita keluar tanpa izin dia, itu pun akan menyakitkan hatinya, dan itu merupakan satu adab yang tidak sopan. Jadi seperti itu Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah, ke manakah kamu tadi? Berdasarkan sabda Nabi SAW, di manakah engkau? Hal ini mengisyaratkan bahawa seharusnya Abu Hurairah tidak meninggalkan beliau SAW sebelum memberitahu. Demikian juga disukai bagi orang yang diikuti untuk menegur pengikutnya kepada kebenaran meskipun ia pengikut tidak memintanya. Jadi macam tadi bahawa Abu Hurairah tak minta pun, ataupun tak minta hukum pun, ataupun tak tanya pun apakah ada masalah ke orang junub ataupun tidak. Tapi sebagai seorang Rasul, dia kena terangkan kepada umatnya bahawa apa yang mereka salah faham. Jadi di sini menunjukkan bahawa adanya adab, iaitu orang yang memerintah ataupun ayah ataupun ibu, orang-orang yang lebih berhak untuk mengajarkan seseorang tentang perihal yang dia tak tahu ataupun dia salah sangka. Jadi ini antara baiknya adab Nabi SAW dengan Abu Hurairah dalam masalah sedemikian yang patut kita contohi. Hadis ini juga menerangkan bolehnya mengakhirkan mandi wajib. Hadis ini menerangkan bolehnya mengakhirkan mandi wajib. Ibn Hibban menyebutkan hal itu dalam satu bab tersendiri dalam kitabnya, sebagai bantahan terhadap orang yang berpendapat bahawa orang yang berjunub dan berniat mandi wajib, lalu air bekas mandi wajibnya itu jatuh ke dalam sumur, maka airnya menjadi najis. Ini adalah pendapat yang tidak tepat, kerana Nabi SAW tak perintahkan pun, malah Nabi terkejut lagi bila Abu Hurairah balik dan terus mandi. Sedangkan tak ada apa-apa hukum pun atas orang yang tak mandi wajib secara berterusan. Maksudnya lepas junub terus tak wajib terus mandi, maksudnya dia boleh delay. Nanti kita akan masuk kepada bab-bab selepas ini adalah orang yang tidur tanpa mandi. Jadi ada orang yang dah berjunub mandi dulu baru tidur. Ada pula orang yang berjunub tidur dah bangun. Dia tidur satu masalah, bangun dah terlepas waktu satu masalah lagi. Lepas tu baru nak mandi. Jadi ini masalah-masalah yang bersangkut paut. Jadi kita akan masuk dalam bab-bab yang seterusnya. Lalu Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini bahawa keringat orang yang junub hukumnya suci. Jadi dia punya tajuk dia adalah bertepatan dengan perkataan ini, bahawa orang yang berjunub peluhnya atau badannya adalah suci sebab badannya tidak menjadi najis dengan junub. Junub itu tak menajiskan seseorang, kecuali itu tidak dapat dilakukan amalan ataupun amal ibadah, contohnya salat dan seterusnya. Demikian juga dengan apa yang mengalir dari badannya seperti keringat dan susu.
Jadi kalau contohnya ibu yang berjunub, dia boleh tak minum susunya ataupun susunya najis? Tidak. Jadi tak ada istilah najis bagi susu bagi orang yang berjunub. Jadi bukan bermaksud kalau ibu dia belum mandi, maka dia menyusukan anaknya. Jadi anaknya minum najis pula. Jadi itu tidak tepat. Yang lebih tepat adalah orang yang berjunub seandainya belum mandi, itu tak menjadi satu masalah. Lalu dalil bolehnya seseorang yang berjunub melakukan aktiviti dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebelum mandi. Maka Imam Bukhari berkata, lalu baru sambung bab yang seterusnya. Kita tengok bab ke-24. Imam Bukhari berkata, orang yang junub keluar dan berjalan di pasar atau tempat lainnya. Jadi ini menunjukkan fiqh Imam Bukhari bahawa bolehnya kalau kita berjunub, boleh tak kita pergi pasar dulu? Boleh. Tapi biasanya kita tak selesa dah, betul tak? Biasanya kalau kita dah berjunub, kita akan mandi dulu. Dia dah mandi, baru kita pergi ke tempat-tempat lain. Tapi tengok kebutuhannya, ataupun contohnya airnya sedikit, dan kita perlukan, kerana kalau kita dah mandi, kita dah pergi pasar, berpeluh dan sebagainya, nak kena mandi lagi. Jadi kita jamakkan, kita lambatkan mandi, lalu kita pergi ke pasar dulu, ataupun kita pergi ke tempat lain dulu yang di mana jangka waktunya tak payah solat. Jangan kita lambatkan sampai dah masuk waktu pun kita belum lagi mandi, lalu kita meninggalkan solat jemaah kerana alasannya belum mandi. Jadi itu semua nak kena plan lah. Jangan kita dalam keadaan safar, itu baru kita dalam keadaan berjunub. Itu masalah. Ini hanya sekadar pergi pasar ataupun sekadar pergi ke kedai untuk membeli barang, itu tidak menjadi satu kemusykilan seandainya kita dalam keadaan berjunub. Jadi tengok 24, orang yang berjunub keluar dan berjalan di pasar atau tempat lainnya. Wa qala Ata'un yahtahimul junub wa yuqallimul azfarahu wa yahliqu ra'sahu wa illam yatawadda. Ata' berkata, orang yang junub boleh berbekam. Ni antara bukti bahawa orang berjunub bukan tak boleh buat perkara lain. Ni antara Ata'. Ata' ni adalah siapa? Ata' ni adalah antara tabi'in yang mengatakan bahawa bolehnya orang berjunub itu berbekam. Yang pertama. Yang kedua adalah memotong kuku. Dan yang ketiga adalah mencukur rambut meskipun belum berwuduk. Jadi ini menunjukkan bahawa bolehnya dibuat perkara lain seandainya dia dalam keadaan berjunub. Daripada Qatadah, an Qatadah an Anas bin Malik haddatsahum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah wa lahu yawma idzin tis'u niswatin. Jadi kita katakan bahawa Nabi SAW daripada Qatadah, sungguhnya Anas bin Malik memberitahu mereka. Memberitahu siapa? Qatadah dan para tabi'in bahawa Nabi SAW mendatangi, iaitu menggauli isteri-isterinya dalam satu malam. Dan ketika itu beliau mempunyai 9 isteri. Jadi pada satu malam itu 9 isteri. Boleh tak kita bersama dengan isteri kita? Contoh kalau ada 4 isteri, 4 sekali bersama pada satu waktu. Ini kita dah jawab dulu. Bukan pada satu waktu, pada satu malam. Tapi pada waktu yang berlainan. Tu salah dia punya ayat dia, salah makna dia. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW, antaranya kenapa Nabi SAW boleh melakukan sedemikian adalah waktu dia balik daripada safar. Kita dah jawab dulu bahawa Nabi SAW kalau berpergian, jadi bila nak balik, nak tunggu turn seorang-seorang, lambat tak? Lambat. Lalu pada satu malam Nabi SAW tawaf. Bukan maksudnya tawaf keliling isteri.
Maksudnya dia bersama dengan isterinya selepas satu sampai waktu tu Anas bin Malik mengatakan ada 9 isteri. Lalu kita dah katakan bahawa isteri yang Nabi SAW ada 13. Ada yang tak ada waktu tu, ada yang Nabi SAW kahwin lambat. Dan waktu Nabi SAW kahwin waktu tu, yang Nabi SAW bersama dengan mereka sekali satu malam itu adalah 9 isterinya. Itu kita boleh rujuk kepada tajuk-tajuk yang sebelum ni berkenaan dengan isteri-isteri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana Anas tahu? Adakah Anas nampak? Kerana Anas kan adalah dia seorang khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bermaksud Anas tu masuk sekali, join, tidak. Dan itu adalah salah satu perkara yang menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengetahui, dan antaranya adalah dengan daripada hadis-hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan banyak hadis-hadis lain daripada isteri-isteri Nabi yang menguatkan bahawa Nabi SAW bersama dengan mereka dalam keadaan satu malam ramai isteri-isterinya. Jadi kita tengok seterusnya keterangan hadis. Waqala Atha, dan Atha pun berkata, penggalan riwayat daripada Atha ini disebutkan secara lengkap beserta jalur periwayatannya oleh Abdul Razak daripada Ibnu Juraij daripada Atha, lalu ditambahkan dan mengecat barangkali pekerjaan inilah yang dimaksud dalam ucapannya dan selainnya. Anna Nabiyya, sesungguhnya bahawa Nabi SAW dalam riwayat Al-Asili dan Karimah disebutkan dengan lafaz anna Nabiyya SAW, bahawasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah dibahas pada bab apabila seorang selesai menggalui isterinya lalu ia mengulanginya. Ini kita dah masuk pada bab yang terdahulu. Ada pun disebutkannya kembali hadis tersebut dalam bab ini adalah untuk mendukung perkataan beliau dalam judul bab. Dan selainnya sebab kamar isteri-isteri Nabi jaraknya saling berdekatan. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW kalau nak pergi ke kamar ataupun nak pergi ke bilik lain, itu perlu berjalan tak? Itu perlu berjalan. Lalu itu menunjukkan bahawa Nabi SAW tak ambil wuduk, terus masuk ke bilik yang lain. Dah habis terus masuk ke bilik yang lain. Jadi itu baru sahabat nampak, ataupun Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu, dia mengetahui tentang perihal bersama dengan isteri ataupun menggauli isterinya kali kedua dalam keadaan tidak berwuduk. Jadi dengan demikian maksud disebutkan riwayat dari Atha adalah menjelaskan bolehnya orang yang junub menyibukkan diri tanpa harus mandi terlebih dahulu. Pendapat Atha berbeza dengan pendapat yang lainnya seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Al-Hasan Al-Basri dan lainnya. Mereka berpendapat bahawa orang yang junub dianjurkan untuk berwuduk terlebih dahulu sebelum melakukan aktiviti. Hadis Anas dalam bab ini menguatkan pendapat Atha kerana dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahawa Rasulullah SAW berwuduk sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas sebagai penguat perkataan Atha dan bukan untuk dijadikan dalil tersendiri dalam masalah ini. Jadi kita tahu bahawa seandainya Imam Bukhari sebutkan suatu hadis yang dia bawa selepas salah satu asar, iaitu yang di mana Atha mengatakan bolehnya mengetik kuku, bolehnya mencukur rambut, itu boleh. Lalu Imam Bukhari bersetuju. Jadi bila Imam Bukhari bersetuju, dia terus bawakan dalil bahawanya Nabi SAW menggauli isterinya tanpa mengulangi wuduknya. Jadi ini antara kita katakan ini adalah pendapat Imam Bukhari dalam masalah dia membolehkan orang yang berjunub tanpa mengulangi semula ataupun tanpa berwuduk terlebih dahulu, lalu dia membuat perkara-perkara yang lain, itu dibolehkan. Begitu juga dengan hadis seterusnya yang dibawakan an Abi Rafi' an Abi Hurairah qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun. Ini aku sedang keadaan
junub. Fa akhadha bi yadi famashaitu ma'ahu hatta qa'ada fansalaltu fa'ataitu الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. Ini dalam riwayat yang lain, ini daripada Abi Rafi', ini daripada Abu Hurairah. Ia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku. Ini dalam riwayat yang lain tapi cerita yang sama. Sedang aku dalam keadaan junub. Lalu beliau mengambil tanganku dan aku pun berjalan bersama beliau sampai beliau duduk di tempatnya. Lalu aku pergi diam-diam ke tempatku, kemudian mandi. Setelah itu kembali mendatangi beliau yang sedang duduk. Beliau pun bertanya, di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Aku pun menjawab, dan sekarang ni dia sebut Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah tapi Abu Hir. Tengok dalam bahasa Arab tu dia sebut apa? Abu Hir. Pun bermaksud bapa kucing juga. Jadi aku pun mengatakan kepadanya, lalu beliau berkata, subhanallah, maha suci Allah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Jadi jelas bahawa orang mukmin itu tidak najis, dan orang yang berjunub dalam keadaan dia berjunub itu tidak menjadi satu masalah. Dan kita tengok Abu Hurairah dengan rumah Nabi dekat tak? Dekat. Dia dekat belakang je rumah Nabi SAW. Pasal Abu Hurairah pergi dekat je, pergi mandi dekat dengan rumah Nabi, dan lalu dia duduk lagi dengan Nabi SAW. Dia kembali kepada tempat tadi. Tapi kalau kita dah keluar daripada rumah kita, nak balik rumah dekat tak? Kalau kita pergi ke jauh-jauh memang jauh dah. Tapi seandainya kita boleh mandi, tu kita pun nak keluar daripada perbezaan pendapat. Seandainya boleh, bagus kita mandi dahulu, dan baru kita meneruskan aktiviti kita, supaya bila datangnya waktu solat itu tidak kelang kabut untuk kita mandi. Dan takut-takut kalau kita mandi kelang kabut pun ada part-part yang tidak membasahi tubuh kita. Jadi itu pun takut menjadikan satu syak wasangka yang akan membabitkan kita takkan tenang dalam solat. Biasa je begitu. Pernah tak mandi rasanya ada benda yang tak kena, ataupun dalam keadaan syak, ada bahagian tubuh yang tak kena. Itu biasanya antara permainan syaitan yang biasa dia akan membisikkan kepada kita, bahawa kita belum siram itu dan siram ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada was-was syaitan. Seterusnya kita tengok pada bab yang ke-25, orang yang berjunub yang berdiam di rumah jika berwuduk sebelum mandi. Jadi sekarang kita bahaskan pula orang yang dah berjunub, lepas tu dia berwuduk dulu baru dia mandi. Mana yang beza tak dengan tadi? Tadi itu dia berjunub tapi tak berwuduk. Tapi sekarang dia berwuduk tapi tetap belum mandi. Tu dua keadaan yang berbeza. Jadi kita tengok hadisnya daripada An Abi Salamah, daripada Abu Salamah qala, telah berkata, sa'altu Aisyah, aku telah bertanya kepada Aisyah, akana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yarqudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur dalam keadaan berjunub. Jadi dia nak tahu. Jadi ini menunjukkan bahawa bagusnya kita tanya sesuatu ilmu, walaupun itu ilmu yang agak sulit bagi seorang tu membahaskan tentang berjunub. Tapi dia nak tahu, kerana nak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sedemikian. Aku bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub? Aisyah pun berkata, iya, dan beliau berwuduk. Jadi ini menunjukkan bahawa afdalnya berwuduk
sebelum tidur. Tapi tak mengatakan bahawa orang yang tak berwuduk itu salah. Jadi dia ada dua pilihan. Kerana wuduk itu seperti mana kita dah bahas kepada hadis-hadis yang lalu, bahawa ia lebih menyucikan, dan lebih menyegarkan. Jadi itu antara perbahasan yang kita akan bahaskan pada minggu akan datang tentang hadis bab ke-25 ini, tentang orang yang berdiam di rumah jika berwuduk sebelum mandi. Okey, lalu insya-Allah kita akan sambung pada pengajian kita tentang figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita sambung pada hadis ke berapa? Masih dalam pedang Rasulullah, betul tak? Kita dah sebutkan minggu lalu tentang nama-nama pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Antaranya yang pertama apa? Ada berapa pedang ni? Ada 9. Yang pertama pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan siapa? Rasul, betul tak? Yang pertama adalah Rasul, yang kedua adalah Mikhzam. Yang kedua adalah Mikhzam. Yang ketiga adalah Zulfiqar. Yang nombor 4 Qadib. Yang nombor 4 adalah Qadib. Yang nombor 5 Hatfu. Yang nombor 6 Al-Battar. Ya, Al-Battar. Nombor 7 Ghadbun. Yang nombor 8 Qal'i. Nombor 9 Ma'surul Fujar. Ya, Ma'surul Fujar. Jadi ini tentang pedang-pedang Nabi SAW yang Nabi SAW berikan, ataupun Nabi SAW guna sendiri, dan ada yang Nabi SAW berikan kepada sahabatnya. Contohnya pada peperangan Khaybar, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, dan Nabi SAW katakan apa? Sesungguhnya pedang ini, salah satu pedangnya akan diberikan kepada orang yang berhak. Orang yang berhak untuk memegang pedang tu. Lalu para sahabat semua apa? Para sahabat semua, tapi bukan diberitahu hari ini. Nabi SAW akan beritahu esok harinya. Jadi para sahabat pun yang tadi itu semua sangka bahawa Nabi nak bagi dekat mereka. Padahal pedang tu satu. Tapi mereka begitu excited. Kerana mereka nak jadikan diri mereka sebagai orang yang amanah untuk memegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang berlaku? Keesokan harinya semua berkumpul untuk nak tunggu pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak sabar. Mereka nak tengok siapa yang dapat. Dan bila mereka dapat, mereka akan gunakan pedang tu dan membunuh musuh-musuh Islam yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Lepas tu bila Nabi SAW nak announcekan siapa yang dapat pedang ni, maka Nabi SAW tengok tak ada orang yang dia nak pilih tu. Lalu Nabi pun tanya, di manakah Ali radhiyallahu anhu? Lalu dikatakan, Ali ya Rasulullah, itu dia sakit mata. Ali sakit mata. Kalau mata sakit boleh pergi perang tak? Tak boleh pergi perang lah. Takut dia tersalah dalam peperangan, ataupun dia tersilap langkah dan sebagainya. Kerana mata penting. Dalam peperangan, boleh orang buta pergi perang? Tak boleh. Nak kena orang yang indah matanya ataupun orang yang tajam matanya. Lalu dia dapat membezakan sama ada orang-orang yang dia bunuh tu musuh ataupun kawan. Tapi dalam peperangan, banyak kes sebenarnya orang terbunuh kawan sendiri. Betul tak? Kerana dalam keadaan yang begitu genting,
Siapa saja yang datang dekat dia, mesti dia akan bunuh. Termasuk seandainya itu adalah kawan dia tersendiri. Jadi Nabi SAW bila ketahui bahawa Ali itu sakit mata, lalu Nabi pun katakan, panggil Ali datang sini. Sakit-sakit pun Nabi SAW suruh Ali datang. Lalu Nabi SAW pun ludah pada matanya, ludah pada mata Ali radhiyallahu anhu. Ni siapa sakit mata nak ubat datang saya. Dia ni khas untuk Nabi lah. Maksudnya Nabi SAW ludah pada mata Ali. Lalu Ali mengatakan apa? Bahawa mata dia yang sakit itu dah tak sakit dan lebih elok daripada sebelum dia sakit. Subhanallah. Jadi ini antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh kita kalau boleh dapat salah satu keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kita dapat rebutkan. Tetapi seperti mana kita dah bahaskan dahulu, bahawa itu hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberkatan yang patut kita rebut pada hari ini apa? Adalah Al-Quran dan sunnahnya. Ini keberkatan yang orang tak nampak. Ataupun ini orang mengatakan, alah ni leceh lah ustaz. Kita cari slipper kan bagus. Ambil slipper satu letak kat kepala. Itu kan berkat. Jadi ini salah satu perkara yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan, ini keberkatan dalam sunnah Nabi SAW, harus kita mencarinya agar kita sama-sama mendapat syafaat baginda SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis nombor 88. Betul tak? 87 dah kan? 7 belum? 7 belum. Kita tengok hadis ke-87. An Hud wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'ad an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi zahabun wa fiddah. Qala talibun fasa'altuhu anil fiddah faqala kanat qabi'atu sayfihi fiddatan. Daripada Hud, iaitu Ibnu Abdullah bin Sa'ad, daripada kakeknya. Kita tengok footnote dekat situ. Kakeknya itu siapa? Daripada atuknya. Dia adalah atuk Hud daripada pihak ibu. Jadi dia kan tadi daripada Hud, daripada Ibnu Abdullah bin Sa'ad. Jadi atuk siapa? Atuk Sa'ad ke atuk Abdullah ke atuk Hud? Atuknya Hud. Daripada pihak ibu. Namanya adalah Mazyad bin Malik Al-Asri bin Abdul Qais, seorang sahabat yang mulia. Dia mengatakan namanya adalah Mazidah. Jadi itu adalah nama yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Hud itu adalah tabi'in. Jadi diriwayatkan daripada atuknya. Qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah. Dan di pedangnya ada emas dan perak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan ada pedang bersamanya. Itu maksudnya dalam keadaan menawan kota Mekah. Ini bukan masuk kota Mekah saja-saja, ataupun dia nak berjalan-jalan, tidak. Tapi masuknya ini kita tahu bahawa ini adalah pembukaan kota Mekah, yang di mana hujung pedang Nabi SAW itu disebutkan. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang perak. Tadi hujung pada pembebasan kota Mekah, dan di pedangnya ada emas dan perak. Talib berkata, kemudian aku bertanya kepadanya tentang perak. Dia menjawab, ujung pegangan pedang beliau itu Rasulullah SAW terbuat daripada perak. Jadi syahid daripada hadis ini adalah menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya, iaitu hujung pedang Rasulullah SAW terbuat daripada perak. Nak dibandingkan perak dengan emas, mahal mana? Mahal emas. Betul? Kerana tu dalam tadi kita tengok riwayat tadi, di hujung pedangnya ada emas dan perak. Dan ini para ulama mengatakan bahawa
ini merupakan antara, kan pedang Nabi banyak. Ya, pedang Nabi ada 9. Ya, jadi ada yang terbuat daripada campuran emas dan perak, ada yang kebanyakannya adalah terbuat daripada perak. Jadi ini antara. Dan pedang ni hiasan ke bukan hiasan? Pedang ni bukan dibuat untuk hiasan. Pedang ni adalah untuk peperangan. Jadi itu nak kena memakai satu logam yang betul-betul bagus untuk bertahan lama dalam peperangannya. Kita tengok hadis yang terakhir, nombor hadis 88. An Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundab wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan. Daripada Ibnu Sirin, ia berkata, aku membuat pedangku seperti pedang Samurah bin Jundab. Aku membuat pedangku seperti Samurah bin Jundab. Ibnu Sirin ni siapa? Ini antara tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kerana pada zaman tabi'in ini banyaknya peperangan, ini banyaknya pembukaan negara-negara Islam yang baru. Kerana itu subhanallah, para sahabat ataupun para tabi'in bukan hanya pandai meriwayatkan hadis, tapi juga pandai dalam peperangan. Kerana itu dia walaupun dia meriwayatkan hadis, tapi dalam masa yang sama itu pandai berperang. Jadi daripada Ibnu Sirin, dia mengatakan, aku membuat pedangku seperti pedang Samurah bin Jundab. Jadi dia ikut pedang dia macam pedang siapa? Pedang sahabat Nabi bernama Samurah bin Jundab. Dan Samurah ni antara sahabat Nabi SAW yang tinggi nilainya, dan banyak hadis-hadisnya di dalam sumbangannya dalam Islam. Jadi antara kisah Samurah bin Jundab adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan musi' ila salah. Orang-orang yang tidak betul dalam solatnya. Kan ada hadis Nabi SAW, bila Nabi perintahkan orang untuk solat, lepas tu orang tu solat, bila dah habis Nabi katakan, solatlah semula, sungguhnya engkau belum solat. Betul? Ini antara yang telah diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab. Itu menunjukkan bahawa dalam solat itu, kalau seandainya tidak ada tumak ninah, iaitu tidak sah. Tu pasal rukun solat kita ada berapa? 13. Confirm? Tak ada lebih? Okey, 13 itu tak termasuk tumak ninah. Kalau termasuk tumak ninah, itu semuanya campur 17. Kerana itu para ulama mengatakan, seandainya tak ada tumak ninah, itu ada dua hukum, sama ada batal ataupun tak sempurna. Ataupun dia solat dia laju. Dan kadar harkat tumak ninah itu adalah sekadar subhanallah. Sekadar subhanallah. Kerana itu kadang-kadang kita tengok Nabi SAW itu solatnya subhanallah, sampai rukuk dia sama macam dia berdiri. Subhanallah, kita berdiri je baca Al-Fatihah dengan amal tasa'alun je dah letih, betul tak? Imam ni baca amal tasa'alun pula, bacalah kulhu ke, betul? Itu je dah penat. Tapi Nabi SAW bila salat, dia punya diri dia itu dah lama, rukuk dia nak dekat sama dengan diri dia lamanya. Begitu juga dengan sujudnya, begitu lamanya, begitu tumak ninah yang begitu tinggi. Tetapi ada pula kadang-kala Nabi SAW itu solatnya bertumak ninah tapi agak cepat sikit. Hatta Aisyah mengatakan seakan-akan Nabi tak baca Fatihah pun. Jadi nak solat macam mana ni? Nak solat lama ke sekejap? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau perut dah memanggil ataupun bau, kalau nak makan ke solat dulu? Makan dulu. Makan tak boleh stop. Makan dulu. Dan itu pun kita kena tengok syarat. Dan makan itu, kenapa para ulama katakan kena makan dulu, itu syaratkan makan ataupun lapar yang dahsyat. Faham tak? Dia bukan sekadar jom kita minum kopi. Makan dulu. Islam makan dulu baru solat. Dia bukan begitu. Dia
yang mendatangkan makan yang kalau tak makan dia akan gastrik contohnya. Ya, atau makan yang akan memudaratkan. Kalau dia tak makan, habis. Tapi kalau sekadar nak makan cemil-cemilan, makan ni rumah epok-epok dulu, padahal dah solat kat sini. Kerana epok-epok dia tak solat. Contohnya, ataupun kerana goreng pisang, benda yang tak darurat. Jadi itu nak kena tengok nak kena pertimbangkan. Adakah kita nak mengikut hawa nafsu ataupun kita nak jadikan dalil hadis Nabi SAW sebagai alasan untuk kita tak nak solat berjemaah. Kalau gitu senang. Tiap-tiap kali solat, waktu solat lah nak makan. Tu lagi satu masalah. Waktu lain dia tak nak makan. Waktu dah qamat, waktu tu lah nak pergi beli makanan ataupun barulah makanan siap dimasak dan sebagainya. Jadi kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, kita akan lebih berhati-hati dalam masalah sedemikian. Bukan ambil sambil lewa. Ataupun dia menjadikan alasan bahawa nak solat je makan bawang. Kerana Nabi SAW melarang orang makan bawang untuk datang kepada masjid untuk solat berjamaah. Jadi pandai-pandailah nak makan bawang ke, tak nak makan bawang ke, itu jauhkan diri daripada sebelum solat. Ataupun lepas solat makan. Lepas tu dah tak berbau dan seterusnya. Jadi itu tentang Samurah bin Jundab. Dan Samurah beranggapan bahawa pedangnya dibuat sesuai dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan adanya penurunan ilmu. Adanya, nak kena tanya. Jangan kita datang tiba-tiba kita katakan ini pedang Rasulullah. Tetapi kita tanya, kenapa kau buat pedang begini? Kerana aku nampak Samurah. Kenapa Samurah buat pedang macam ni? Kerana aku buat pedang ni berdasarkan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam masalah pedang pun mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedangnya adalah pedang Bani Hanifah. Jadi pedang Rasulullah, kalau kita ditanya, apakah ciri-ciri pedang Rasulullah? Kita katakan pedang Rasulullah ada 9. Dan bagaimana bentuknya? Bentuknya itu hujungnya dibuat daripada apa? Daripada perak. Dan design dia, ni kita panggil design lah. Pasal pedang pun banyak design, betul tak? Ada pedang samurai, ada pedang apa. Tapi pedang Nabi SAW daripada pedang Bani Hanifah. Itu design yang famous pada zaman itu. Kita tengok footnote dekat situ. 143. Bentuk pedang Bani Hanifah, iaitu kabilahnya Musailamah Al-Kazzab. Jadi kita dah cerita belum tentang Musailamah Al-Kazzab? Seorang yang mengaku menjadi Nabi. Dan Nabi SAW katakan apa? Akan keluarnya Kazzabun, Dajjaluna Kazzabun. Akan keluarnya Dajjal yang penipu-penipu. Macam mana kita nak tahu dia Dajjal yang penipu? Ini bukan Dajjal yang akan nanti. Maksudnya ada yang digelar sebagai Dajjal yang penipu adalah orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Itu dipanggil sebagai Dajjal yang penipu. Dan Nabi SAW menyebutkan angka 40. Akan ada lepas Nabi 40 orang yang mengaku menjadi Nabi. Dan itu kita panggil sebagai Dajjal yang Kazzab, Dajjal yang penipu. Dan sampai hari ini dah ada lebih 30. Dan last kali nanti dia punya penutup dia, Dajjal terbesar adalah Dajjal lah. Dajjal dah lahir belum? Ke Dajjal keluar? Dajjal lahir ke keluar? Keluar daripada mana pokok? Daripada gua. Dajjal keluar daripada gua. Gua mana tu? Guantanamo. Dia Dajjal, dia macam manusia juga. Dia bukan, kadang-kadang kita fikirkan dia momok, betul tak? Ataupun dia satu mata kat tengah, telinga 2, ataupun telinga 3, tambah kat dagu 1. Ataupun itu adalah perbincangan ataupun perbahasan-perbahasan yang sepatutnya kita bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Dajjal ada 2 mata. Cuma yang dikatakan satu mata tu apa? Yang sebelahnya buta. Betul? Yang dahinya ada tulis kafara. Kafar. Ataupun kafir. Jadi itu antara yang akan keluar. Dan fitnahnya Dajjal ini telah pada zaman Nabi Nuh lagi dah ingatkan tentang fitnahnya Dajjal. Subhanallah. Tetapi Nabi SAW lebih detail lagi. Nabi SAW terangkan tentang fitnah Dajjal yang sama-sama kita nak kena tahu.
Kira Musailamah Kazzab ini dibunuh oleh siapa? Musailamah Al-Kazzab ia dibunuh oleh siapa yang bunuh Hamzah? Wahsy. Betul. Jadi Wahsy bunuh Hamzah. Waktu tu Wahsy belum Islam. Tapi lepas Wahsy masuk Islam, Wahsy juga menyumbangkan satu sumbangan yang besar dalam Islam, iaitu dia berani ataupun berjaya membunuh Musailamah Al-Kazzab. Jadi ini balasan dia terhadap Hamzah. Kerana waktu dia bunuh Hamzah, Wahsy telah dipanggil oleh Nabi SAW. Dan Wahsy dimintakan cerita bagaimana kisah pembunuhannya terhadap Hamzah. Jadi bila Nabi SAW dah dengar tentang pembunuhannya dengan begitu kejam, lalu Nabi SAW katakan apa? Wahai Wahsy, kau duduk bahagian belakang sikit, kerana aku tak dapat menahan kesedihanku. Kerana dalam banyak-banyak pakcik, pakcik yang paling Nabi sayang siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, kerana Hamzah orang yang pakcik dalam banyak-banyak pakcik, dia pakcik yang paling awal masuk Islam. Sedangkan pakcik-pakcik yang lain ada yang masuk Islam lambat, antaranya Abbas, betul tak? Antaranya yang tak masuk Islam pun banyak. Tapi yang paling masuk Islam awal, yang paling banyak protek Nabi adalah Hamzah. Tapi waktu dia meninggal macam mana? Hamzah itu waktu dia meninggal, itu dia punya organ dalam perut dia semua itu dah terkeluar. Dan dalam riwayat mengatakan hidungnya dah tak ada, telinganya dah tak ada. Kerana apa? Kerana telah dibuat sedemikian rupa waktu dia mati. Jadi itulah Nabi SAW sayang pakciknya Hamzah. Tapi tak apa, Wahsy pun dah membalas jasanya, iaitu dengan membunuh Musailamah Al-Kazzab. Dan Musailamah Kazzab ni bukan seorang. Nampak tak? Bahawa kita jangan sangka orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang mendustakan Allah itu maksudnya dia adalah orang-orang yang tidak berakal. Tidak. Bahkan mereka antara orang-orang yang genius lagi. Betul tak? Orang-orang yang sesat ni kadang-kadang dia lebih alim daripada kita. Tapi kita nak mengatakan alim macam mana orang tu pun, dia ada PhD ke ada apa pun, tapi seandainya hidayah Allah itu kita tidak sampai, maka tetap dia akan menjadi dalam keadaan kekufuran. Kerana kita tengok bentuk pedang Bani Hanifah, iaitu kabilahnya Musailamah Al-Kazzab. Kerana pembuatannya berasal dari kabilah tersebut yang dibuat sesuai dengan ciri khas pedang mereka. Mereka memang dikenal sebagai kabilah yang mahir membuat pedang. Kerana itu kita tengok bila peperangan Riddah, peperangan bersama mereka, itu ramai para sahabat yang mati. Ramai para sahabat yang mati kerana antara ciri-ciri mereka ni kuat. Dan tengok pedang mereka ni antara pedang yang terkuat. Hatta pedang Nabi SAW didesain dengan pedangnya kabilah mereka. Dan menyebabkan ramainya penghafiz-hafiz Quran itu mati. Yang di atas sebab itu Umar bercadangkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi itu tentang sifat pedang Rasulullah SAW. Lalu kita tengok bab ke-14. Babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tawakal dia tinggi, maksud menyerahkan diri kepada Allah, menang kalah siapa yang dah tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak pun menyerahkan diri dalam keadaan tak menyediakan persiapan. Dia sediakan pedang 9. Baju besi ada berapa? Baju besi Nabi ada berapa? Belum masuk lagi belum. Kita masuk sekarang. Boleh? Tulis baju besi Nabi SAW ada 6. Ada 7. Ada 7 baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama
Nama dia adalah Zatul Fudul. Macam mana hijau ni? Zat Al-Fudul. Fa, dot, waw, lam. Zat Al-Fudul. Itu yang pertama tentang baju besi Nabi SAW. Okey, yang kedua adalah Zatul Wishah. Kemudianlah Zat Al-Wishah. Tadi Zat Al-Fudul, sekarang Zat Al-Wishah. Okey, nombor 3. Sampai nombor 7 kita sambung minggu akan datang. Okey, lalu ini antara baju perang Nabi SAW. Hatta nanti kita masuk pada peperangan Uhud, Nabi SAW pakai 2 lapis baju besi. 2 lapis baju besi. Dan satu baju besi itu berat dia berapa? Berat dia 30 sa'. 30 sa' gandum. Salasina sa'an daripada syair. Satu sa', dulu kita tunjukkan sa'. Satu bekas yang besi tu yang saya tunjukkan dahulu, itu ada satu sa' gandum, itu dah berat. Maksudnya satu gayung lah, ataupun kita pakai apa? Satu ling. Betul tak? Satu ling, itu bayangkan 30 ling, dan itu je baju besi. Belum pedang Nabi, belum topi Nabi, belum dia yang lain-lain lagi. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW walaupun dia tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sepenuh-penuhnya, tapi dia juga ambil langkah berjaga-jaga. Kenapa pakai baju besi? Untuk mengelakkan daripada kena pedang, ataupun kena tombak, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita bahaskan tentang baju besi, tentang pedang Nabi? Supaya kita nak tahu tentang susah payahnya Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Tetapi Nabi tak berputus asa. Subhanallah, kita pada hari ini senang, betul tak, nak amalkan Islam? Senang, semua dah ada, masjid dah ada, apa semua dah ada, Al-Quran dah ada. Itu pun susah nak amalkan Islam. Jadi kita bayangkan susahnya Nabi, tapi Nabi SAW tak putus asa. Jadi kenapa kita tanya diri kita, kenapa kita cepat putus asa, ataupun kenapa kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita dan menambahkan cinta kita kepada baginda alaihi salatu wassalam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Semoga kita dapat minum daripada telaganya, telaga haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan syurga kepada kita dan berjumpa dengan baginda alaihi salatu wasallam di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al mar'u ma'aman uhib. Seorang itu bersama dengan orang yang dia cinta. Jadi kalau kat dunia ni kita tanam cinta, bahawa kita cinta Rasulullah, kita kaji tentang sirah Rasulullah, kita kaji tentang sifat-sifat Rasulullah, insya-Allah kat dunia nanti, kat dalam syurga nanti, kita akan bersama dengan Rasulullah. Itu Nabi katakan, seseorang itu akan bersama dengan orang yang paling dia cinta. Jadi kerana itu Nabi SAW katakan, kita nak kena cinta keluarga kita, itu kurang daripada cinta Nabi. Nabi itu yang pertama, yang selebihnya barulah keluarga, dan diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita dapat memaksimumkan cinta kita kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu depan ada kelas Ada. Minggu depan mungkin saya ada seminar. Allah alam kalau ada kelas atau tidak, nanti saya akan umumkan. Kerana saya akan ada seminar Al-Quran di Masjid Ar-Raudhah, dan seminar ni percuma. Jadi kalau seandainya kita tak ada kelas kat sini, kita jumpa dekat Masjid Ar-Raudhah boleh. Dan kerana seminar ni kita bawakan syekh daripada Mesir, tapi dia boleh cakap Melayu.
Dia orang Arab, betul. Dia lahir Arab. Dia graduate daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang Quran, master pun daripada bidang Quran dalam qiraat. Dan dia sekarang ni dia mengajar di Kelantan. Dan bolehlah. Dan insya-Allah dia akan bersama kita pada seminar pada hari Ahad minggu depan bermula jam 9. Dia percuma. Jadi mudah-mudahan, mungkinlah, saya rasa memang, bukan rasa lagi, memang takkan dapat datang kat sini kerana saya pun akan berikan seminar di sana, ataupun kita boleh join dekat sana. So minggu depan ni kita cuti lah, insya-Allah. Boleh? Apa dia? Nanti saya akan announcekan dalam WhatsApp. Jadi mungkin kita boleh berpindah, tukar angin sekejap lah. Tukar ke sana, mudah-mudahan, kerana tajuk seminar yang kita akan bahaskan adalah mengobati hati yang tidak mencintai Al-Quran. Jadi kadang-kadang bukan apa, kita cinta, kita baca Quran setiap hari, betul tak? Tapi kadang-kadang tak ada rasa sifat khusyuknya, ataupun tak ada rasa insaf, ataupun tak ada rasa begitu dekat dengan Al-Quran. Kita jadikan Quran waktu solat baca, dah habis solat tinggal. Tapi kita tak dapat rasa mukjizatnya Al-Quran. Tapi itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa di Masjid Ar-Raudhah pada minggu akan datang, pada hari Ahad. Jadi kalau boleh datang pukul 8.30, 8.30 kat sana. Dan kita akan seminar tu, kita ada break dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaatkan. Kerana itu kita panggil Syekh tu pun makan belanja juga, tapi tak apa, untuk memanfaatkan Quran yang ada pada dirinya untuk kita gunakan bersama-sama insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.